Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zaini bin Amra Benzen, nomor matriks YE20110033. Saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 10 dan kami telah memilih soalan 6 sebagai tugasan kami pada semester ini, iaitu soalannya adalah terdapat 3 bentuk pendekatan dalam bidang perubatan berhubung dengan penjagaan terhadap pesakit oleh pengamal perubatan, iaitu pendekatan fatalisme, individualisme dan bekerjasama. Huraikan setiap satu daripadanya dan nilaikan sejauh mana ia diamalkan di negara ini. Dalam pembentangan kami ini, kami akan membentangkan mengenai pengenalan, individualisme, fatalisme, kerjasama dan hasil soal selidik dan kesimpulan daripada esei ataupun pembentangan ini. Pengenalan. Dalam konteks ilmu kedoktoran Islam ataupun semua pengamal-pengamal perubatan perlu beretika, terutama dalam memenuhi kewajipan sebagai seorang pengamal perubatan. Mereka haruslah berfikir dahulu sebelum memberi sebarang maklumat ataupun informasi, dan seterusnya mereka merupakan perlu menjadi seorang penasihat yang baik dalam merawat pesakit. Sikap prihatin dan memberi nasihat yang positif dapat membantu pesakit mengurangkan stres dan memberi impak yang positif kepada pesakit-pesakit yang mereka rawat. Mereka juga perlu berhadapan dengan pesakit melalui 3 bentuk pendekatan, iaitu pendekatan fatalisme, individualisme dan kolaboratif ataupun bekerjasama. Selain itu, doktor ataupun pengamal perubatan haruslah bekerja dengan lebih profesional, yang mana mereka harus mendapatkan hasil yang terbaik bagi pesakit dan harus membantu untuk memenuhi syarat ataupun mana-mana yang tidak berdaftar dalam merawat pesakit. Individualisme. Individualisme adalah sejenis konsep psikologi yang dikaitkan dengan tingkah laku seseorang, di mana mereka mengenali diri mereka dan mengenal pasti matlamat mereka. Dalam individualisme, mereka ini hanya mengutamakan pribadi mereka sahaja yang bertentangan dengan matlamat sesebuah masyarakat ataupun individu. Individualisme boleh ditafsirkan sebagai satu kecenderungan untuk mengasingkan diri daripada masyarakat, dan kecenderungan mereka berfikir dan bertindak bukan hanya untuk kepentingan diri, tapi kesenangan dan untuk kepuasan mereka sendiri. Dengan erti kata lain, istilah individualisme adalah gabungan egoisme, narsisme dan hedonisme. Budaya individualisme. Ada 5 budaya yang berkait dengan budaya individualisme, iaitu pertama sekali ada bergantung kepada orang lain dianggap memalukan. Kedua, rakyat menghargai kemerdekaan. Mereka ini sangat menghargai kemerdekaan, itulah mereka sangat individualisme. Yang ketiga adalah hak-hak individu mereka perlu diperjuangkan. Dan ketiga adalah pendekatan yang lebih yang keempat, pendekatan yang lebih diberikan adalah untuk menjadi unik. Berdikari adalah pilihan mereka. Kemudian, kesan buruk budaya individualisme. Sekiranya budaya individualisme ini wujud di kalangan pengamal perubatan, ia akan mewujudkan satu indikasi yang mana dapat membezakan dan sukar ditangani, seperti contoh cabaran untuk memahami perbezaan cara berfikir, terutamanya akan wujudnya satu promosi kaum ataupun setiap tingkah laku adalah menjadi budaya dalam memberi etika, terutama semasa pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khalil Ikhwan bin Abdul Rahman, nama matriks YE20110028. Dalam pembentangan kali ini, saya akan menerangkan apa itu paternalisme. Paternalisme adalah sikap amalan melayani atau berurusan dengan seseorang atau sesuatu pihak dengan bersifat keayahan atau kebapaan. Perkataan paternalisme itu berasal daripada bahasa Latin, iaitu paternalis, yang bermaksud kebapaan atau sifat seperti ayah.
maka perkataan Peter itu bermaksud bapa. Paternalisme selalunya menunjukkan bahawa setiap tindakan yang membatasi kebebasan seseorang tanpa persetujuan dengan maksud mencegah kerugian bagi dia atau melakukan sesuatu yang baik yang tidak dapat diperolehi dengan cara lain. Prinsip paternalisme ini jika dibandingkan dengan prinsip kerugian. Selain itu, prinsip paternalisme juga di mana kebebasan seorang boleh diatasi jika seseorang itu membuat sesuatu keputusan yang tidak merugikan dirinya atau tidak akan memperoleh sesuatu yang baik. Menurut falsafah paternalisme ini tergolong antara prinsip membuat baik dan prinsip menghormati autonomi. Bagi melindungi pesakit sebagai perspektif perubatan otonomi, maka wajar bagi doktor mengabaikan keinginan pesakit jika menghendaki sesuatu yang merugikan diri mereka. Secara moralnya, paternalisme ini tidak sepatutnya dibenarkan kerana ia bertentangan dengan ideologi otonomi seseorang. Namun, paternalisme ini boleh digunakan asalkan ia memenuhi beberapa syarat seperti bermanfaat berlebihan kepada dirinya atau pesakit. Masyarakat menyanjung profesion perubatan berbanding profesion yang lain. Secara tidak langsung, pesakit percaya bahawa doktor tidak akan gagal menjalankan tugas yang telah diamanahkan dan melaksanakan tugas mereka dengan berhati-hati, ianya melibatkan nyawa pesakit. Pada pandangan masyarakat, kedudukan doktor jauh lebih tinggi daripada aspek pengetahuan dan kebolehan mereka dalam bidang perubatan, dan secara tidak langsung mendorong pesakit untuk bergantung kepada doktor untuk membuat keputusan. Dalam hal ini, doktor berpegang teguh pada prinsip amal kebajikan yang menekankan amalan berbuat kebaikan demi kepentingan pesakit dengan menggunakan pendekatan paternalisme, a doctor knows best. Oleh demikian, doktor membuat keputusan dalam aspek termasuk aspek menyampaikan maklumat dan membuat keputusan kepada pesakit. Sekian saja dari saya, Muhammad Khalil Ikhwan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Erisha binti Utok. Nombor matrik saya YE21110006. Hari ini saya akan menerangkan kerjasama, iaitu amalan kerjasama dalam bidang perubatan berhubung dengan penjagaan terhadap pesakit oleh pengamal perubatan. Terdapat beberapa amalan bekerjasama dalam bidang perubatan yang diamalkan oleh pengamal perubatan. Pusat Rawatan COVID-19 berisiko rendah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dilakukan bagi menangani masalah kesihatan mental pesakit COVID-19. Pengarah PKRC Kelantan berkata kerjasama dilakukan menerusi sesi bimbingan dan kaunseling selain merangkumi aktiviti kerohanian seperti ceramah agama serta zikir yang akan diadakan secara beramai-ramai di PKRC. Pengarah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Zurairi Muhammad Zubir menunjukkan risalah perkhidmatan psychological, first aid dan talian yang boleh dihubungi oleh pesakit COVID-19 yang berdepan krisis kesihatan mental. Selain itu, pihak pakar bekerjasama dalam mengatasi masalah kemurungan dan kebimbangan. Cara ini melibatkan beberapa pakar kesihatan bekerjasama dengan seorang pesakit bagi membantu mereka mengatasi masalah mereka. Cara penjagaan kerjasama biasanya melibat seorang doktor perubatan, pengurus kes yang mempunyai latihan dalam kemurungan dan kebimbingan, dan pakar kesihatan mental seperti ahli sekretari. Saya akan memberikan definisi kerjasama menurut beberapa pakar. Menurut Abdul Shani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktiviti tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktiviti masing-masing. Menurut Abu Ahmadi pula, kerjasama adalah merupakan usaha dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kerjasama melibatkan pembagian tugas di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggungjawab demi tercapainya tujuan bersama. Heru Sudarsono mendefinisikan kerjasama iaitu al-musyakarah. Istilah lain al-musyakarah ialah syirka atau syarika.
Musyakarah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan sumbangan dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Terdapat 3 pendekatan positif kerjasama yang dapat kita perolehi, iaitu tanggungjawab. Apabila masyarakat melakukan sesuatu pekerja bersama-sama, mereka akan lebih bertanggungjawab untuk menyiapkan sesuatu pekerjaan itu. Yang kedua iaitu toleransi. Masyarakat saling berkomunikasi untuk bekerja bersama-sama dengan pihak lain untuk melaksanakan kerja itu. Oleh itu mereka perlu berkomunikasi dan bertoleransi dengan pihak lain. Dan akhir sekali, saling menghargai. Masyarakat saling menghargai dengan penat lelah orang lain dalam menyumbangkan tenaga dan masa mereka dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, kesimpulan daripada kajian ini, secara keseluruhannya kajian ini berjaya melihat para pengamal perubatan di Sabah untuk mengamalkan kod etika rawatan pesakit yang merumuskan bahawa ketiga-tiga bentuk pendekatan dalam bidang perubatan berhubung dengan penjagaan terhadap pesakit oleh pengamal perubatan, iaitu pendekatan paternalisme, individualisme dan bekerjasama saling berkait rapat dalam merawat pesakit. Okey, paternalisme perlu supaya sebagai seorang pesakit memberi kepercayaan kepada pengamal perubatan merawatnya. Dari konsep individualisme pula, setiap orang adalah unik dan berdikari. Kesihatan mental dalam budaya individualistik dikaitkan dengan kekuatan ego, kebolehan, sadar diri, accountability dan kemerdekaan. Manakala dari konsep bekerjasama, pendekatan positif kepada masyarakat dan individu dapat diperolehi ketika bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara. Ia akan menjadi satu tanggungjawab yang dipikul bersama. Kajian ini dikukuhkan lagi dengan kaji sidik yang telah dijalankan yang melibatkan para pengamal perubatan di para responden. Kebanyakannya adalah perempuan dan tempat bertugas adalah Hospital Tawau. Tempoh perkhidmatan mereka adalah 5 tahun ke atas. Okay, ini grade jawatan. Soalan pertama, soal selidik tersebut dalam ini merangkumi 10 soalan dan telah mendapat maklumat balas yang baik. Okay, untuk ini sebanyak 100% keputusan dibolehi, di mana para pesakit para pengamal perubatan mengikut kod dan etika semasa memberi rawatan kepada pesakit. Hal ini menunjukkan teori paternalism diamalkan di kalangan pengamal perubatan semasa memberi rawatan kepada pesakit. Okay. Berkaitan penerimaan rawatan di tempat kerja masing-masing, bukan keputusan 55% atau 5 orang, di mana sebilangan pengamal perubatan tidak mengisyorkan keluarga mereka menerima rawatan di tempat mereka bekerja, iaitu sebanyak 44.4%. Hal tersebut menunjukkan juga kuasa sebagai seorang individu terhadap keluarga mereka. Soalan seterusnya berkaitan hal kerjasama dalam pasukan dan draft menunjukkan keputusan 100%. Yang diterima oleh pengamal perubatan semasa dan setelah merawat pesakit. Graf menunjukkan sebanyak 77.8% yang menerima dan 22.2% tidak menerima. Seterusnya di pengamal perubatan adalah kesan mereka, dan graf menunjukkan 23% dan 66.7% akan tidak. Timbul satu sikap individualistik
yang mementingkan ujian daripada tugas dengan ikhlas di kalangan pengamal perubatan. Soalan graf telah menunjukkan 77.8% berkatakan tidak berhubung dengan kedudukan menjadi menentu ukur hubungan sosial dengan masyarakat luar. Ini adakah di kalangan pengamal perubatan bertindak-tindak profesional dalam menangani pesakit agresif? Kebanyakannya itu sebanyak 88.9% berkatakan tidak. Seterusnya, adakah anda sentiasa komited dalam menjalankan tugas sebagai pengamal perubatan? Keseluruhannya berkatakan iya. Seterusnya, perlukah seorang pengamal perubatan sentiasa mengambil berat dengan keadaan dan situasi setiap pesakit yang pernah dirawat? Keputusannya sama juga, iaitu 100%. Semuanya mengatakan iya. Soalan yang terakhir, pula graf menunjukkan 100% responden bersetuju bahawa setiap pengamal perubatan perlu sentiasa bersedia memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit dan memerangi COVID-19 yang benar-benar berjalan. Adalah lebih penting sebagai seorang pengamal perubatan mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi menjadikan persekitaran kerja kita lebih harmoni untuk mereka ditutup dengan meningkatkan peranan komunikasi berpusat. Kajian ini menunjukkan bahawa masyarakat Timur lebih mementingkan layanan baik dan mesra terhadap pesakit. Oleh itu adalah disyorkan bahawa kajian masa depan dalam bidang komunikasi penjagaan kesihatan meneliti peranan budaya dalam memahami gaya komunikasi doktor pesakit dan kesannya terhadap kekuasaan